Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Linda Yusrina Abdul Ilyas, kami mulakan berita bagi Sarawak dengan perkembangan ini. Jenazah Allahyarham Konstebel Iskandar Ibrahim selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kemuyang di Sibu kira-kira pukul 5.45 petang semalam. Terdahulu jenazah disolatkan di Masjid Jabar An-Nur Kapit, seterusnya diberi penghormatan terakhir oleh warga ibu pejabat Polis Daerah Kapit sebelum dibawa ke Sibu. Ketua Polis Daerah Kapit DSP Rohana Nanu turut mengiringi perjalanan membawa jenazah dari Kapit ke Sibu. Sementara itu, upacara penggebumian Allahyarham Iskandar berjalan lancar mengikut istiadat Polis Diraja Malaysia. Turut hadir Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manco Atta, pegawai dan anggota polis yang lain serta ibu bapa bersama adik-beradik Allahyarham. Dia ajak saya datang sini. Kalau saya kata nantilah lepas raya, gitulah. Tapi tak kesampaian. Gitulah. Memang baiklah, gitulah dengan keluarga, dengan adik-adik, itulah. Saya nak ucapkan terima kasih je lah dekat semua yang terlibat dalam di masa hari pertama lagi dia hilang sehingga dijumpai. Dan saya berterima kasihlah kepada semua warga-warga Sarawak yang cuba untuk membantu pencarian dia, dan hari ini dah selesai untuk pengebumian dia lah. Allahyarham 28 tahun, anak ke-12 dari 14 orang adik-beradik, mula bertugas di IPD Kapit pada Oktober 2021. Allahyarham terkorban selepas bot yang dinaiki bersama 4 lagi individu karam selepas merempuh pusaran air sungai berhampiran SK Lepong Baleh di Kapit pada 7 Mac lepas. 3 lagi mangsa yang ditemukan lemas adalah Sarjan Jonathan Lambert, juga anggota polis IPD Kapit, 2 orang awam iaitu Emerson John Nain dan Jack Balan. Individu yang terselamat dalam kejadian itu dikenali sebagai Moses Ngui. Usaha penguatkuasaan antara Jabatan Kebajikan Masyarakat, pihak polis, imigresen serta pihak berkuasa tempatan akan dipertingkatkan dalam membendung isu pengemis warga asing di bandaraya-bandaraya utama negara yang dilaporkan kian meningkat dalam bulan Ramadan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata kerjasama tersebut merupakan aktiviti berterusan memandangkan isu pengemis bukan perkara baharu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program rangkaian kasih sempena bulan Ramadan Parlimen Santubong di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy menasihati orang awam agar lebih peka dan berhati-hati dalam bersedekah semasa bulan Ramadan. Kalau di Semenanjung, macam apa yang kita ada hari ini, hari-hari lah makan minum free. Banyak tempat mereka makan free, jadi itulah peluang untuk mereka. Kita tak kira lah orang bersedekah kan, cuma itulah ada orang mengambil peluang daripada keadaan itu. Jelas beliau lagi, ada di antara mereka di bawah ketua sindiket, terutama sekali warga asing. Bazar Ramadan menjadi medan penyatuan masyarakat pelbagai kaum di Sarawak. Timbalan Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kuhian berkata, pengunjung Bazar Ramadan bukan hanya dalam kalangan masyarakat Islam, malah turut dikunjungi masyarakat kaum lain. Jelasnya keunikan Bazar Ramadan di Sarawak dapat dilihat apabila masyarakat Muslim turut menjual juadah tradisi kaum-kaum lain mengikut citarasa sendiri. Justru amalan seperti itu wajar dikekalkan agar masyarakat saling berkongsi budaya menerusi makanan. Beliau ditemui pemberita pada program agihan bubur lambuk bersama komuniti di Bazar Ramadan Setutong di Kuching. Sementara itu, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS komited bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan Sarawak memantau kebersihan Bazar Ramadan di kawasan bawah seliaannya. Datuk Bandar MBKS, Datuk Wee Hong Seng berkata pihaknya berusaha memastikan setiap peniaga mematuhi piawaian penyediaan makanan. Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menyalurkan perbelanjaan berjumlah RM42.96 juta untuk bantuan bulanan kebajikan bagi tempoh 2 bulan pertama tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu ia disalurkan kepada 54,040 orang penerima di seluruh negeri.
Katanya skim bantuan warga emas merekodkan peruntukan tertinggi iaitu sebanyak 20.4 juta ringgit. Skim bantuan lain termasuk bantuan am, bantuan orang kurang upaya tidak berupaya bekerja dan bantuan kanak-kanak. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian Majlis Sejambak Kasih Aidilfitri bahagian Kuching di Kuching. Datuk Seri Fatimah memaklumkan untuk bahagian Kuching, Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian telah menyalurkan perbelanjaan sebanyak 4.25 juta ringgit yang melibatkan 10,601 penerima dari bulan Januari hingga Mac ini. Kementerian Pengangkutan Sarawak dalam visinya mahu memaju serta memodernkan sistem sungai komersial di negeri ini sebagai sebahagian daripada rangkaian pengangkutan dan logistik. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berharap Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS dapat bekerjasama rapat dengan kementerian bagi menggalakkan penggunaan sungai untuk pengangkutan barangan dan tidak bergantung sepenuhnya pada pengangkutan darat. Katanya lebih banyak kargo berat boleh dibawa melalui sungai dan ia akan dapat mengurangkan kerosakan pada jalan raya selain mengurangkan kesesakan lalu lintas serta risiko kemalangan. Dalam masa sama, beliau meminta LSS menambah baik struktur organisasi bagi meningkatkan penyampaian tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan perkhidmatan yang lebih berkesan. Datuk Seri Lee menjelaskan demikian semasa menerima kunjungan hormat daripada pengerusi LSS yang baharu Safi'i Ahmad di pejabatnya di Kuching. Seorang wanita tempatan di Miri kerugian RM37,400 selepas terpedaya oleh penipuan kerja sambilan dalam talian. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Alexon Naga Cabu dalam kenyataan media berkata, mangsa yang berumur 40-an sebelum itu telah dimasukkan dalam satu kumpulan WhatsApp. Kerja sambilan tersebut adalah dengan menekan butang like dan follow di laman booking.com yang diberikan suspek bagi mendapatkan komisen. Mangsa kemudiannya telah berurusan dengan suspek menerusi aplikasi Telegram dan diminta untuk membuat pembayaran terlebih dahulu sebelum memulakan tugasan, kononnya untuk mendapatkan pulangan berganda. 5 transaksi keuangan telah dibuat ke akaun bank pihak ketiga berjumlah RM37,400. Mangsa menyedari ditipu apabila komisen yang dijanjikan masih belum diperolehi dan suspek masih meminta wang. Laporan polis kemudiannya dibuat pada Jumaat lepas. Masakan yang ditinggalkan tanpa pengawasan telah menyebabkan sebuah rumah di Kampung Semarang Pusat dalam bahagian Betong terbakar petang semalam. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi PGO Bombas Sarawak, kejadian itu menyebabkan rumah berstruktur tidak kekal berkenaan terbakar 70%. Kesemua 4 orang penghuni rumah berkenaan bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. PGO menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.01 petang. Seramai 6 anggota bersama sebuah jentera pemadam dari Balai Bomba dan Penyelamat Seratuk digegaskan ke lokasi kejadian. Kebakaran telah berjaya dipadam oleh penduduk kampung sebelum ketibaan anggota bomba. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.